Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum ni kita dah buat dah satu soalan yang mana ketaksamaan semua dia dah bagi, kita diminta untuk lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan dia bagi itulah. Jadi kali ni kita akan buat kehendak soalan yang sebaliknya. Sebaliknya di sini bermaksud kali ni dia dah siap lorikkan untuk kita rantau yang mana dan dia minta kita pula tentukan apakah ketaksamaan yang mentakrifkan ataupun apakah ketaksamaan yang memuaskan rantau yang dia dah lorikkan tadi. Kita semua tahulah, nak tentukan ketaksamaan garis lurus, sebelum tu kita kena tahu dulu apakah persamaan garis lurus tu. Jadi cabarannya di sini adalah persamaan garis lurus tu tidak diberikan. Mungkinlah satu daripada 3 ataupun 4 garis lurus yang terlibat bagi sesuatu rantau yang dilorikkan itu dia bagi, tapi satu je lah dia bagi persamaan dia. Yang lain-lain tu kita kena cari sendiri. Tapi korang jangan risau, sebab apa? Mesti akan ada maklumat tambahan yang dibekalkan kepada kita untuk membolehkan kita mendapatkan persamaan garis lurus tu. Untuk soalan macam ni, kita akan apply ilmu kita masa form 2, kita akan apply ilmu kita masa form 3. Jadi tanpa buang masa, jom kita tengok contoh soalan yang pertama. Raja di bawah menunjukkan rantau berlorik yang memuaskan 3 ketaksamaan linear. A diminta kita cari nilai K dan B nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorik dalam rajah itu. Jadi apa yang korang dengar cikgu membebel tadi, kena cari persamaan garis lurus apa semua tu, itu untuk soalan yang B tu nanti. Untuk yang A ni dia macam soalan tambahan lah. Biasalah kita pun pernah jumpa soalan kan, nombor 1, nombor 2, setiap nombor tu akan ada pula pecahan A, B, C, D apa semua. Macam itulah juga soalan ni. Untuk mencari nilai K ni, kita kena faham bahawa K ni sebenarnya merujuk kepada nilai Y bagi koordinat untuk titik merah ni. Jadi bila kita sebut koordinat mestilah ada dia punya nilai X dan dia punya nilai Y. Jadi nilai X kita di sini adalah 2, nilai Y kita di sini adalah K. Memandangkan titik ini berada pada garis lurus yang ini dan persamaan garis lurus ini adalah X tambah 2Y sama dengan 6, maka kita boleh gantikan nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan K ke dalam persamaan ni. Jadi jom kita buat sama-sama apa yang akan berlaku. Ingat, X kita gantikan dengan 2 dan Y kita gantikan dengan K, maka dia akan jadi 2 tambah dengan 2 darab K sama dengan 6. 2 tambah dengan 2K sama dengan 6. 2K sama dengan 6 tolak 2. 6 tolak 2 sama dengan 4. Jadi K sama dengan 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi kita dah menjawab soalan yang A ni, cari nilai K, jadi K adalah sama juga dengan 2. Okey, sekarang kita nak nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berlorik. Daripada 3 garisan yang meliputi rantau berlorik ni, salah satunya kita dah tahu dah dia punya persamaan, iaitu garis lurus dengan persamaan X tambah 2Y sama dengan 6. Macam cikgu cakap awal-awal tadi, bila kita dah tahu persamaan, barulah kita boleh nyatakan dengan mudah apakah dia punya ketaksamaan. Jadi untuk garis lurus X tambah 2Y sama dengan 6 ni, memandangkan apa yang dilorikkan itu adalah bahagian atas garis lurus ini, maka jawapan kita yang pertama akan jadi X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 6. Tapi ini baru ketaksamaan yang pertama. Kita masih ada lagi 2 ketaksamaan yang perlu dinyatakan daripada 2 garisan ini. Masalahnya, kedua-dua garisan ini dia tak bagi persamaan. Ayat ni cikgu kata kita kena cari dia punya persamaan tu sendiri. Okey, mula-mula kita akan cari dulu persamaan untuk garis lurus yang ini. Kalau kamu rasa nak mula dengan garis lurus yang ni pun tak ada masalah. Ikutlah yang mana kamu rasa mudah, yang mana kamu lebih nampak, kamu buat yang tu dulu. Okey, macam cikgu nak buat garis lurus yang ni dahulu. Okey, tadi awal-awal kita dah cari dah nilai K dan kita katakan nilai K tu sama dengan 2. Jadi kita boleh simpulkanlah koordinat bagi titik merah ini adalah 2,2. Antara rumus yang kita boleh gunakan untuk mencari persamaan bagi suatu garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, yang mana M ni merujuk kepada dia punya kecerunan garis lurus dan C ni merujuk kepada dia punya pintasan Y garis lurus. Jadi daripada gambar rajah ni kita dah boleh tahu terus bacaan untuk pintasan Y, bacaan untuk C kita iaitu sifar. Sebab apa? Sebab garis lurus ni memintas spasi Y pada kedudukan sifar. Okey, korang boleh tengok sendiri.
Seterusnya kecerunan. Okey, untuk mendapatkan kecerunan ni dia ada cara lain jugalah, iaitu Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Tapi cikgu takkan gunakan cara tu sebab apa? Pertama sekali, bacaan C ataupun pintasan Y kita dah tahu, dan sebab yang kedua adalah satu koordinat ataupun satu titik, okey, pada garis lurus ni juga cikgu tahu. Jadi apa yang cikgu akan buat adalah cikgu akan gunakan koordinat bagi titik merah ni, iaitu 2,2 ni, cikgu gantikan sahaja ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Maka dia akan jadi 2 sama dengan M darab 2 tambah sifar. Kenapa tambah sifar? Sebab C kita tadi adalah sifar kan, pintasan Y. Okay? Jadi kalau kamu perhatikan, nilai X kat sini kita dah ubah jadi 2, nilai Y kat sini pun kita dah ubah jadi 2 disebabkan koordinat titik merah ni lah. Okay? Jadi lepas kita selesaikan, kita akan dapat nilai M ataupun nilai kecerunan sama dengan 1. Jadi kita tuliskan balik ke dalam persamaan garis lurus, maka dia akan jadi Y sama dengan 1X tambah sifar. Okay? Kita permudahkan, dia akan jadi Y sama dengan X. Y sama dengan X, inilah kita punya persamaan untuk garis lurus yang putus-putus ni. Okey, sama juga bila kita dah tentukan apa dia punya persamaan, senanglah kita nak nyatakan pula dia punya ketaksamaan. Memandangkan kawasan yang dilorikkan itu berada di bawah garis lurus yang putus-putus ni, maka ketaksamaan kita yang kedua akan jadi Y lebih kecil daripada X. Ingat, yang ni garisan putus-putus, kamu tak boleh buat lebih kecil atau sama. Bila garisan putus-putus, ianya mestilah lebih kecil atau lebih besar. Cuma dalam kes ni lebih kecil sahaja. Okay? Jadi Y lebih kecil daripada X. Untuk garis lurus yang ketiga ni, kita tengok dia tegak ataupun selari dengan paksi Y. Bila selari dengan paksi Y, dia punya persamaan mesti sentiasa X sama dengan. X sama dengan. Jadi cukup sekadar kita mencari tahu dia punya pintasan X, iaitu pada mana garisan ini menyentuh paksi X. Dan kalau kita tengokkan pada gambar rajah ni, garisan ini bersilang dengan garisan ini pada paksi X. Maksudnya pintasan X untuk kedua-dua garisan ini adalah sama. Bila pintasan X untuk kedua-dua garisan ini adalah sama, cikgu boleh je cari pintasan X untuk garisan ini berpandukan garisan yang ini, berpandukan persamaan pada garisan yang ini. Caranya mudah sahaja, gantikan nilai Y sama dengan sifar ke dalam persamaan. Kenapa gantikan Y sama dengan sifar? Sebab apabila titik itu berada pada paksi X ataupun pintasan X lah kita panggil, Y sentiasa sifar. Sama lah juga macam kita buat pintasan Y kan. Kalau pintasan Y, apa yang sentiasa dengan sifar? X dia mesti sentiasa dengan sifar. Kalau pintasan X, Y pula sentiasa dengan sifar. Sebab tu je lah. Okay? Sebab tu kita akan gantikan Y sama dengan sifar. Jadi bila kita gantikan Y sama dengan sifar, dalam persamaan yang ini, dia akan jadi X sama dengan 6. Maknanya kata, pintasan X untuk kedua-dua garisan ini adalah pada kedudukan 6. Jadi, persamaan untuk garis lurus yang tegak ini adalah X sama dengan 6. Memandangkan kawasan yang dilorikkan itu berada di sebelah kiri garis lurus ini, maka bacaan kita akan jadi X lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi itulah dia kita punya ketiga-tiga ketaksamaan yang mentakrifkan rantau yang berlorik ini. Jadi cikgu ulang balik. Yang pertama kita ada X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 6. Ketaksamaan yang kedua kita ada Y lebih kecil daripada X. Dan ketaksamaan yang ketiga iaitu X lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi buat mereka yang ada persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen. Dan bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan butang like dan share pada kawan-kawan biar ramai yang dapat manfaat daripada video cikgu ni. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.